A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran ataupun hatimu telah terkunci? Beberapa ulama mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan tadabbur. Yang mana tadabbur ini antaranya kata Ibnu Faris, itulah tadabbur datang daripada kalimah dabbara, iaitulah merujuk kepada akhir bagi sesuatu. Manakala Az-Zamakhsyari pula menyatakan bahawasanya tadabbur ni merujuk kepada muakhir syai', iaitulah penghujung bagi sesuatu. Manakala Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab menyatakan tadabbur ini adalah apa? Tadabbur ni adalah penelitian terhadap sesuatu perkara yang mana ditambah oleh Musa'id bin Sulaiman, iaitulah proses tadabbur ini adalah satu proses yang perlu dilakukan, yang mana ia memerlukan kesungguhan, dan proses ini perlu dilakukan dengan kita melakukannya berulang-ulang kali. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tadabbur tidak akan dapat dicapai bila mana kita tidak adanya apa yang disebut sebagai repetition. Yang mana ada satu kata-kata tokoh yang sangat menarik, iaitulah repetition is the mother of knowledge. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan melakukan resensi terhadap satu buku, sebuah buku yang telah pun diterbitkan oleh PTS, karya daripada Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur, iaitulah Rahsia Tulisan Al-Quran, yang mana ini merupakan satu kajian yang sangat berharga buat kita, terutamanya untuk kita melihat apa yang disebut sebagai ijaz Al-Quran. Yang mana ijaz Al-Quran ini bukan saja kita boleh lihat pada apa yang dinisbahkan sebagai ayat manzurah, itulah perkara ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang boleh dilihat. Bahkan keajaiban ataupun ijaz Al-Quran itu sendiri dapat kita lihat pada apa yang disebut sebagai ayat masturah, itulah ayat-ayat yang tertulis. Yang mana kajian ini akan memberikan perhatian yang besar pada apa yang disebut sebagai ayat masturah. Kajian ini kata, kalau kita lihat pada prakata, Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur ada menyebutkan bahawasanya beliau mendapatkan inspirasi untuk melakukan kajian ini untuk mempersembahkan kepada orang awam. Kajian yang cukup berharga ini hasil inspirasi daripada beberapa tokoh, antaranya Dr. Samih Al-Qulaini, dan juga satu karya yang disebut sebagai karya Wasim. Dan tidak lupa juga ada seorang lagi tokoh, iaitulah Muhammad Syamlul, di dalam karyanya yang berjudul I'jaz Rasam Al-Qurani. Maka saya kira ada perkara yang sangat berharga yang perlu kita bersama-sama cermati, dan kita sama-sama lihat pada karya yang saya kira dia akan menyebabkan tadabbur kita terhadap apa yang kita baca setiap hari akan lebih berkesan dan lebih memberikan impak. Jadi antara perkara menarik yang saya lihat di dalam buku ini adalah antaranya Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur, beliau telah memberikan perhatian yang besar sebagaimana disebut sebagai rahsia tulisan Al-Quran, kepada kenapa kalau kita lihat dalam Al-Quran sebagai contoh, seolah-olah dibaca ada alif, tetapi alif itu bila kita lihat pada tulisan seolah tiada alif, kan? Ada pada satu tempat yang lain kita baca dengan mat, tetapi tidak dituliskan mat tersebut. Mat ni apa? Mat ni ada 3 huruf, iaitulah alif, waw dan ya. Jadi kita akan pergi kepada kalimah pertama yang saya tertarik untuk sama-sama kita rungkai, iaitulah pada kalimah bismi, kan? Kita mulakan membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat di dalam karya ini, dan juga kita akan lihat dalam Al-Quran sendiri, bahawasanya kalimah bismi ini ditulis dengan 2 cara yang berbeza. Perkara yang sangat menarik yang telah pun diketengahkan oleh penulis, iaitulah Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur, adalah beliau telah mengetengahkan antaranya, kalau sebagai contoh pada perbezaan 2 kalimah, iaitulah kalau kita letakkan kalimah bismi, ba ada alif dengan ba tak ada alif, ba sin mim dengan ba alif sin mim. Yang mana Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur telah mengetengahkan. Sebagai contoh, kalau kalimah yang bismi berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, bi ba sin mim, dan kalimah yang ada alif berapa kali dituliskan, berapa kali dicatatkan dalam Al-Quran. Dan tidak cukup dengan itu, Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur juga telah memberitahu pada tempat-tempat yang mana. Sebagai contoh, kalimah bismi tak ada alif, kita boleh temukan dalam suratul Fatihah,
dan berapa kali dalam Al-Quran. Sebab kalau kita lihat pada muka surat 20, Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor ada sebutkan kalimah perkataan ismi ni disebutkan sebanyak 39 kali dalam Al-Quran. Maka perkara ini akan menyebabkan bila kita bertemu dengan kalimah ini, dia akan menyebabkan kita teringat kepada apa tadabbur yang telah pun kita temukan hasil daripada kajian yang telah pun diketengahkan oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara perkara yang saya nak berikan perhatian adalah pada kalimah subhan. Itulah kalimah subhan ini merujuk kepada satu perbuatan kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada dua cara kalimah subhan itu ditulis. Satu ada alif, satu lagi tidak ada alif. Yang mana perbezaan ini rupa-rupanya ada makna yang halus yang kita perlu berikan perhatian. Yang mana saya nak mudahkan, iaitulah bila mana tak ada alif, maksudnya adalah kita sedang berusaha menafikan kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana ada kewujudan alif pada tulisan tersebut, maka ia bukan sekadar kita menafikan kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan tersebut lahir daripada lafaz disebabkan kita rasa hairan. Kita rasa hairan dan kita pelik. Macam mana orang-orang kafir ni dia boleh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah SWT tidak disucikan. Maka itulah dia punya apa yang disebut sebagai tadabbur. Kan kita sebut di awal, itulah kita katakan sebagai rahsia. Kenapa ada alif? Kenapa ada tempat tak ada alif? Maka ia berkait dengan konteks sesuatu tempat di dalam Al-Quran pada tempat yang mana macam mana dia ditulis. Dan antara perkara menarik yang saya nak sentuh buat kali terakhirnya adalah kalimah rahmat. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kalimah rahmat ni ada yang ditulis dengan ta marbutah dan ada yang ditulis dengan ta maftuhah, kan? Iaitulah kalau rahmah ini asalnya datang daripada kata akar rahama, iaitulah kasih sayang, kan? Tapi kenapa ada tempat yang tulis dengan ta marbutah, ada tempat yang tulis dengan ta maftuhah? Maka menarik penjelasan yang diketengahkan oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor, iaitulah bila digunakan, bila rahmat itu dengan ta marbutah, maka ia merujuk kepada rahmat ataupun kasih sayang yang umum. Ada pula bila mana digunakan ta maftuhah, maka ia merujuk kepada rahmat yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasulnya. Maka saya kira ini satu kajian yang sangat berharga untuk kita, supaya bila mana kita baca Al-Quran, kita akan lebih memahami. Kita bukan sekadar lebih memahami, malah kita akan lebih terkesan. Supaya kesan daripada itu, kita mampu capai kepada apa yang telah pun dicapai oleh para sahabat. Itulah sebagaimana disebutkan dalam suratul Ma'idah. Ketika mana mereka mendengarkan Al-Quran, mereka sampai mengalir air mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada mereka, tara a'yunahum, kamu akan melihat mata-mata mereka mengalirkan air mata. Sebab apa? Sebab mereka terkesan dengan kebenaran Al-Quran. Maka saya kira ini antara karya yang sangat berharga yang kita perlu dapatkan. Boleh lawati website PTS dan dapatkan karya yang sangat berharga ini. Moga-moga dengan sebab kita mendapatkan karya ini, kita akan semakin jatuh cinta dengan Al-Quran, dan kita akan semakin rasa ingin mengeratkan hubungan kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.